Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 4 dengan tajuk baru. Hari ini kita akan masuk masih lagi tajuk cahaya tapi di bawah pembiasan cahaya, iaitu pembentukan pelangi dan kepentingan cahaya dalam kehidupan. Okey, pembentukan pelangi ini adalah di bawah tajuk pembiasan cahaya, di mana minggu lepas saya hanya menerangkan sahaja pembentukan pelangi itu adalah pembiasan cahaya, tetapi bagaimana pelangi itu terbentuk, saya masih belum menerangkan kepada murid-murid semua. Okey, hari ini saya akan terangkan bagaimana pelangi terbentuk. Okey, saya harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks. Okey, buka buku teks tajuk pembentukan pelangi, dan kepentingan cahaya dalam kehidupan. Okey, kita lihat. Ini adalah dalam buku teks. Murid-murid tengok Okey, pembentukan pelangi. Kita baca sama-sama dan kita fahamkan apa yang ingin disampaikan. Okey, pada suatu petang selepas hujan, wah, cantiknya pelangi itu. Tapi tahukah kamu bagaimana pelangi itu terbentuk? Okey, di sini dia nampak pelangi. Okey, selepas hujan dia nampak pelangi. Jadi dia memberitahu kepada kawannya bagaimana pelangi itu terbentuk. Biasanya apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Oh, begitu rupa-rupanya. Okey, jadi kawannya menerangkan bagaimana pelangi itu terbentuk disebabkan oleh cahaya semasa atau selepas hujan. Okey. Jadi kat sini kita baca, apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Okey. Jadi di sini kita lihat apabila murid-murid kena faham konsep pembiasan cahaya, di mana pembiasan cahaya ni, kita balik semula kepada maksud pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ni terbentuk apabila dua medium melalui dua medium yang berbeza. Okey, jadi sama ada medium cahaya, medium udara dan medium air. Okey, dua medium yang melaluinya akan terhasilnya pembiasan cahaya. Okey, jadi sama juga dengan pembentukan pelangi ini. Okey, apabila cahaya matahari dia melalui udara. Okey, kemudian cahaya matahari itu terkena pada titisan air. Okey, titisan air ini medium air. Okey, kemudian cahaya matahari yang melalui udara. Okey, jadi ada dua medium, iaitu udara dan air. Okey, apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan. Di sini berlakunya pembiasan cahaya. Okey, bila pembiasan cahaya ini berlaku, dia akan membentuk pelangi. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey. Jadi dalam kita perlu tahu pelangi itu, apakah itu fenomena pelangi? Okey, pelangi merupakan fenomena optik yang menghasilkan spektrum cahaya. Maknanya murid-murid kena tahu cahaya matahari mempunyai satu warna. Dia adalah warna putih. Okey, cahaya matahari adalah unsur yang berwarna putih. Okey, tapi apabila dia melalui medium air, dekat udara dia warna putih. Okey, tapi bila dia menembusi medium air, cahaya putih itu akan dibiaskan dengan 7 warna. Okey, jadi sebenarnya dalam cahaya putih itu mempunyai 7 warna. Tetapi kita nampak pada asalnya bila dia lalui udara, dia hanya berwarna putih. Tapi bila dia melalui medium air, cahaya itu
cahaya yang putih itu akan dibiaskan. Okey, akan dibiaskan dengan 7 warna. Okey, spektrum warna cahaya yang berbeza. Sebenarnya dalam cahaya putih itu ada 7 warna, tapi bila dia melalui medium air, baru kita akan dapat lihat 7 warna itu. Tapi kalau dia lalu medium udara sahaja, kita hanya nampak dia cahaya putih. Bila dia melalui medium air, okey, kita akan nampak sebenarnya cahaya putih itu mempunyai 7 warna. Okey, apabila dibiaskan dalam air. Air itu cahaya akan dibiaskan di dalam air, dan air itu akan dibiaskan keluar ke udara. Okey, jadi dia akan menghasilkan spektrum warna. Spektrum warna ni ada 7 lah. 7. Okey, nanti saya akan terangkan 7 warna itu. Okey, bagaimanakah pelangi terbentuk? Okey, saya terangkan begini cara dia. Okey, pelangi ni terjadi apabila ni cahaya. Okey, ni cahaya. Okey, cahaya. Okey, dia lalu. Cahaya ni terbias melalui titisan air di udara selepas waktu hujan. Okey, maknanya pelangi ini berlaku hanya pada semasa hujan dan selepas hujan. Okey, waktu tak hujan kita tak akan dapat melihat pelangi. Dia hanya berlaku pada waktu hujan dan selepas hujan. Waktu hujan tu maknanya bukan hujan lebat. Hujan gerimis yang hujan panas. Hujan panas kan yang kita nampak kan. Okey. Dan selepas hujan. Selepas hujan ni maknanya bila hujan dah berhenti, tiba-tiba ada cahaya matahari. Itu selepas hujan. Maknanya dia berlaku waktu itu. Dia tidak akan berlaku pada cuaca yang panas tanpa hujan. Okey, tanpa air lah. Okey, dia tak akan berlaku. Okey, jadi bila cahaya ni adalah dia melalui medium udara. Okey, dia melalui medium udara. Kemudian bila dia nak dibiaskan, dia akan masuk melalui medium air. Okey, air. Air ni adalah unsur yang berbentuk spera kan. Spera, bentuk dia spera. Air, titisan air tu berbentuk spera. Okey, jadi bila cahaya daripada udara ni memasuki medium air, medium pertama tadi udara, kemudian dia masuk ke medium air. Medium air ni yang kedua. Okey, bila dia masuk, cahaya tersebut akan dibiaskan. Okey, kita dah belajar kan, bila dibiaskan cahaya itu akan nampak bengkok kan. Okey, macam kita buat eksperimen lepas, sudu bila masuk dalam air, dia akan kelihatan bengkok disebabkan cahaya dibiaskan. Okey, jadi sama juga dengan pelangi ni. Bila cahaya memasuki medium air, cahaya dibiaskan dalam bentuk bengkok. Nampak? Dia cahaya masuk gini tapi dia akan jadi bengkok. Lari sikit daripada lurus tadi, garisan lurus dia akan lari sedikit. Kemudian dia akan dibiaskan di dalam air. Kemudian dibiaskan keluar semula ke udara. Okey, maknanya dia 2 kali dibiaskan. Pertama, cahaya masuk dibiaskan dalam titisan air. Dalam titisan air ni dibiaskan semula ke udara. Okey, jadi di sini kita lihat bila cahaya melalui udara, dia berwarna putih. Cahaya ni berwarna putih. Bila dia masuk ke dalam titisan air, dia akan menjadi spektrum warna. Okey, yang cahaya putih itu akan pecah menjadi 7 warna. Okey, 7 warna. Itu iaitu spektrum warna yang saya cakap tadi. Okey, 7 warna. Di sini kita akan dapat lihat 7 warna yang dibiaskan daripada cahaya putih tersebut. Okey, dibiaskan kemudian dikeluarkan kemudian dibiaskan semula daripada air ke udara dengan 7 warna. Okey, yang kita akan lihat di ruang udara kan, kita nampak pelangi. Okey, kenapa pelangi itu berbentuk melengkung? Okey, pelangi itu berbentuk melengkung kerana dia telah dibiaskan oleh titisan air. Titisan air berbentuk spera. Okey, bila dibiaskan dia akan kelihatan melengkung. Okey.
Sebenarnya titisan air tu bulat kan, bentuk spera kan. Okey, jadi bila dibiaskan dia akan kelihatan melengkung. Dia tak akan dapat kelihatan tidak nampak seperti bulatan. Dia akan lari sikit. Dia akan jadi melengkung, nampak melengkung saja. Itu yang kita nampak pelangi ni berbentuk melengkung. Kerana dibiaskan oleh titisan air yang berbentuk spera. Okey, bila dibiaskan dia akan jadi melengkung. Okey. Okey, kita tengok sini. Okey, ini secara yang tadi kita nampak ni kan. Ini secara jelas. Okey, secara jelas saya kecilkan semula. Okey. Okey, jadi kita tengok ni cahaya putih masuk ke dalam dibiaskan dalam titisan air dengan membentuk pembiasan itu membentuk 7 warna. Okey, daripada daripada cahaya putih tadi terbentuk 7 warna dalam titisan air ini. Kemudian daripada dalam titisan air ini dibiaskan semula. Okey, dibiaskan semula 7 warna ini ke udara. Okey, ke udara. Okey, dibiaskan semula ke udara dan kemudian kita akan dapat lihat 7 warna ini asalnya adalah warna putih, tapi bila dibiaskan dia akan membentuk 7 warna ataupun 7 spektrum warna. Okey. Okey, jadi bila kita lihat di sini, kenapa kita nampak pelangi itu melengkung disebabkan oleh titisan air itu berbentuk spera. Okey, bila dia berbentuk spera, terhasillah pelangi berbentuk melengkung. Okey. Jadi dia tak akan nampak spera juga. Dia akan nampak kelihatan bulat tapi separuhlah melengkung. Okey, di sini kita dapat lihat kelajuan cahaya yang melalui titisan air ini melalui medium udara dan air ini berbeza. Okey. Jadi warna merah ni sebenarnya warna merah ini adalah sedikit. Okey, warna merah sedikit. Jadi kelajuan warna merah ini nampak dia akan keluar dengan cepat disebabkan cahaya warnanya sedikit. Okey, dia akan keluar cepat. Okey, lajulah, kelajuannya laju. Okey, jadi warna ungu yang hujung sekali dia warnanya banyak dan kelajuan dia untuk menghasilkan warna itu secara perlahan. Okey, jadi warna merah ni yang akan keluar laju dulu. Okey, dia akan menghasilkan warna merah dahulu. Kemudian kerana warna merah ni dia sedikit, jadi dia laju keluar. Okey, kelajuan warna yang keluar daripada titisan air itu yang dibiaskan. Okey, jadi yang warna ungu ni dia banyak, jadi dia kelajuan dia perlahan. Okey, sebab tu kita nampak pelangi itu berbentuk melengkung lah. Okey, yang atas sekali kita akan nampak kelihatan warna merah lah. Merah ni dia nampak dia cepat keluar sebabnya dia warnanya sedikit. Kalau ungu ni dia banyak, jadi dia keluar secara perlahan. Okey, itu adalah konsep pembiasan cahaya yang berlaku di antara cahaya yang berwarna putih dibiaskan menjadi 7 warna. Okey, ini adalah contoh yang tadi adalah melalui titisan air. Okey, ini saya ubah kalau kita nak tengok lebih jelas di mana saya gantikan cermin ni, saya gantikan titisan air tadi tu saya letakkan cermin. Okey, cermin ni prisma lah, saya letak prisma. Okey, prisma, cahaya akan masuk melalui prisma ini. Kemudian dia akan biaskan 7 warna yang kelihatan di sini. Okey, ini adalah konsep pelangi lah. Kalau kita tengok daripada cahaya putih, bila dibiaskan ke atas prisma kaca ini, dia akan terhasil pembiasan cahaya 7 warna. Kita nampak cahaya ni kelihatan bengkok. Dia tidak akan tegak. Walaupun kita belajar cahaya itu bergerak lurus, tapi
Cahaya itu bila dibiaskan dia akan kelihatan bengkok sedikit. Bengkok sedikit. Kerana dia dibiaskan dalam dua medium yang berbeza, iaitu udara dan titisan air ataupun prisma kaca tu. Medium yang berbeza, dia masuk udara, masuk medium. Okey. Kemudian bila kita lihat kat sini, warna-warna pelangi yang terbentuk, pada warna cahaya warna putih tadi, bila dibiaskan dia akan terbentuk 7 warna pelangi. Saya akan terangkan 7 warna pelangi yang murid-murid perlu kenal pasti. Pertama sekali warna merah. Warna merah yang berada di atas sekali. Kita kena ikut urutan. Kita baca warna pelangi ni, kita tak boleh baca sesuka hati warna tersebut. Kena ikut urutan. Yang pertama warna merah. Yang pertama warna merah. Yang kedua warna jingga. Jingga yang kedua. Yang ketiga kuning, yang keempat hijau, yang kelima biru, yang keenam indigo dan yang ketujuh ungu. Jadi 7 warna ni murid-murid kena baca ikut urutan. Mana warna pelangi yang pertama, kita kena sebut yang pertama dulu. Kita tak boleh sebut ikut sesuka hati. Nak mula biru dulu, tak boleh. Sebenarnya warna pelangi ni memang yang atas sekali adalah merah. Kita lihat merah ni lebih besar kerana dia bergerak lebih laju. Yang seperti saya terangkan tadi. Dia bergerak lebih laju kerana warna merah ni dia sedikit. Bila dibiaskan dia bergerak lebih laju sebab dia sedikit. Tetapi kalau warna ungu yang hujung sekali ni, yang bawah sekali, yang terakhir sekali, warna ungu ni dia banyak. Warna dia banyak. Jadi pergerakan cahaya itu perlahan. Perlahan, beratlah, dia perlahan. Sebab tu warna ungu ni dia kecil sedikit. Pendek lah berbanding warna merah. Jadi murid-murid kena hafal macam mana nak hafal warna-warna pelangi. Cikgu akan bagi cara-caranya. Merah. Merah saya letak clue mak. Mak. Jingga saya letak janda. Kaya saya letak kuning. Kuning saya letak kaya. Hijau saya letak hanya. Biru saya letak bapa. Indigo saya letak ingin. Ungu saya letak unggul. Jadi macam mana kita nak hafal warna pelangi, kita kena gunakan cara ni. Ini cara cikgu. Murid-murid boleh ikut. Mak janda kaya, hanya bapa ingin unggul. Mak merah M. Kita nak kenal pasti, kita tengok M, huruf M. Saya padam dulu. Contoh M merah, mak. J jingga, janda. K kuning, kaya. H hijau, hanya. B biru, bapa. I indigo, ingin. U ungu, unggul. Jadi mak janda kaya, hanya bapa ingin unggul. Jadi murid boleh hafal, murid boleh buat clue yang seperti cikgu buat supaya murid-murid boleh hafal warna-warna pelangi mengikut urutan. Kita tak boleh sesuka hati baca. Jadi mesti mulakan dengan merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Jadi murid kena hafal warna pelangi, 7 warna pelangi ni mengikut urutan. Saya harap murid-murid bolehlah ikut cara cikgu ni. Mak janda kaya, hanya bapa ingin unggul. Boleh ikut. Seterusnya, selepas murid-murid dengar saya punya video ni, cikgu nak murid-murid buat penyiasatan pembentukan pelangi. Buat di rumah seperti eksperimen yang lepas, seperti uji kaji lepas kita buat. Murid-murid ambil gambar, tampal. Tampal satu persatu aktiviti yang murid jalankan.
Jadi bila tengok kat sini, kita tengok okey, tujuan dia menyiasat pembentukan pelangi. Alat dia cermin, getah majung, pita pelekat, besen dan air. Okey, sekarang ni musim hujan. Jadi kadang-kadang tak ada cahaya matahari kan. Okey, sekiranya murid-murid tak dapat jalankan di luar, murid-murid boleh jalankan seperti video yang cikgu buat ni. Yang saya tunjukkan ni. Ini saya ambil dekat YouTube. Okey, cuba cikgu tengok. ada satu besen yang berisi air. Okey. Tengok kemudian ada sekeping cermin. Okey, sekeping cermin. Dan cikgu talakan kepada dinding. Okey, supaya nanti pancarannya kena pada dinding, pantulannya kena pada dinding. Okey, cikgu rendamkan cermin ini di dalam besen. Cikgu biarkan ada bahagian yang terdedah lah. Okey, dan cikgu akan pancarkan cahaya melalui lampu sulur ni kena pada permukaan gigi air pada cermin tu. Okey, jom kita lihat apa yang akan berlaku. Okey, cikgu cuba kejap. Kamu boleh tengok situ. Nampak? Nampak tak? Adanya pembentukan warna pelangi. Okey. Kalau kamu tengok situ, tu dia warna dia. Okey, itu dia berlaku pembiasan cahaya. Okey, di mana cahaya putih daripada lampu sulur cikgu bergerak melalui udara kena pada air. Okey, air itu yang biaskan warna cahaya putih tersebut kepada 7 warna cahaya yang berbeza. Kemudian apa fungsi cermin ni? Cermin ni sebenarnya nak pantulkan bagi kamu nampak pada permukaan dinding cikgu ni sebagai tabir. Itu fungsi cermin ni. Tapi siapa yang biaskan cahaya tadi? Air itulah. Okey. Ini dia pembentukan pelangi. Kamu boleh buat di rumah. Okey. Selamat mencuba nanti ya. Okey. Jadi murid-murid boleh jalankan uji kaji yang seperti dalam video ni. Okey, kalau contohnya kalau murid-murid boleh buat seperti yang dalam buku teks, boleh buat juga. Ada 2 pilihan. Sama ada murid-murid nak buat di dalam seperti dalam buku teks ataupun seperti video cikgu ni, murid-murid boleh pilih. Okey, sama aja. Dia tetap akan terbentuk pelangi. Tapi kalau contoh tak ada cahaya matahari, awak buatlah yang pilihan kedua ni. Buat di dalam rumah pun boleh. Okey, jadi macam mana caranya bila murid-murid nak buat ni, murid-murid kena buat laporan cikgu ni menyiasat. Ni dalam buku biru kena salin aktiviti kita. Okey, kemudian bila murid menjalankan tu, murid ambil gambar daripada mula, ambil 4 gambar. Okey, daripada mula mungkin murid ambil gambar cermin, masukkan dalam air, masukkan, tulis langkah dia. Langkah yang awak buat tu. Okey, kemudian lepas cermin masukkan air, ambil lampu suluh, suluhkan ke arah cermin, tulis nombor 2. Okey, nombor 3. Kemudian nombor 4 sehinggalah pelangi itu terbentuk. Okey, jadi satu persatu. Jadi gambar yang murid-murid jalankan tu murid kena print dan tampal di dalam buku tulis sains. Okey, supaya nampak urutan eksperimen uji kaji yang murid-murid jalankan. Okey, jadi selepas murid-murid jalankan, jawab soalan di bawah sekali ini. Apakah fungsi cermin dan air dalam aktiviti ini? Dia ada bagi tahu dalam video ni. Murid-murid boleh tulis jawapan dia. Okey, bagaimanakah cahaya dari matahari dapat membentuk pelangi? Ni murid-murid kena cerita. Apa yang murid-murid faham? Macam mana cahaya daripada matahari tu dapat membentuk pelangi? Jadi murid-murid macam mana nak ceritakan? Ceritalah cahaya dari udara, cahaya melalui udara, kemudian dibiaskan oleh kemudian masuk ke dalam titisan air dan dibiaskan menjadi 7 warna. Okey, daripada cahaya putih tadi menjadi 7 warna, iaitu merah. Ceritakan. Okey, ceritakan apa yang murid dapat daripada pembentukan pelangi di dinding tu. Okey, jadi ceritakan. Jadi tak kisahlah dengan ayat murid-murid sendiri. Okey. Seperti yang saya terangkan, cahaya mula putih kan, cahaya putih. Tapi bila dibiaskan ke dalam titisan air, cahaya itu akan terbentuk 7 warna. Sebutkan warnanya satu persatu di dalam soalan nombor 2 ni. Okey. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Sebutkan satu persatu.
Okey, ini adalah tugasan yang murid-murid kena buat. Salin dalam buku. Sebenarnya uji kaji ni saya akan lihat uji kaji yang awak buat tu awak kena tampal dalam buku. Aktiviti awak tu. Sekiranya murid-murid tak boleh nak ambil gambar, murid-murid lukis. Lukislah. Lukis siap langkah ni. Gambar yang awak simple-simple je lukis. Besen kan. Cermin lukis. Kalau nak lagi cantik, kemas kerjanya, terbaik, ambil gambar, print. Kalau ada print, boleh print kan, lagi senang. Okey, boleh print dekat cantik, berwarna dan kemas lah. Okey, jadi itu tugasan yang murid kena buat. Jalankan eksperimen menyiasat pembentukan pelangi, kemudian menjawab soalan 1 dan 2. Okey. Okey, cikgu ada satu. Okey. Kemudian itu tugasan pertama. Murid-murid kena jalankan uji kaji. Okey, yang kedua, saya akan terangkan sedikit tentang kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan kita. Okey, cahaya ini tidak bergerak lurus. Okey, sekiranya cahaya tidak bergerak lurus, tidak boleh dipantulkan dan tidak dapat dibiaskan, apakah yang mungkin berlaku? Okey, jadi kepentingan cahaya ini sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, contohnya, jika cahaya tidak bergerak lurus, adakah kita dapat menyuluh objek yang berada yang kita nak cari? Okey, jadi itu kepentingannya. Kita dapat melihat objek yang kita suluh dengan tepat ataupun yang kita halakan cahaya itu dengan tepat sebab cahaya bergerak lurus. Okey, kemudian jika cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah pada cermin? Okey, jadi pantulan cahaya membolehkan kita melihat wajah kita di dalam cermin. Sekiranya tiada pantulan cahaya, kita tidak akan dapat melihat wajah kita di cermin. Okey, jadi pantulan cahaya ini sangat penting untuk melihat wajah di cermin. Okey, ataupun melihat kenderaan di belakang kereta supaya mengelakkan daripada berlaku kemalangan. Kita dapat melihat objek-objek di belakang. Okey, disebabkan ada punya pantulan cahaya. Okey, yang ketiga, cahaya ni jika cahaya tidak dapat dibiaskan. Kalau cahaya ni tak boleh dibiaskan, adakah kita dapat melihat objek itu dengan lebih besar? Contohnya, semut yang kecil. Kita nak melihat badan semut tu, kaki dia ada berapa kecil kan? Jadi macam mana kita nak lihat? Perlukan kaedah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu di mana kita menggunakan kanta pembesar untuk melihat imej itu lebih besar. Okey, jadi itu adalah kepentingan cahaya dibiaskan. Okey, jadi sini kepentingannya ada 3, iaitu melihat wajah di cermin, menyuluh objek dengan tepat dalam keadaan gelap dan membesarkan imej menjadi lebih besar. Okey, melihat imej menjadi lebih besar. Okey, salah melihat. Okey, jadi kepentingan sifat cahaya ni dalam kehidupan kita memang kita perlukan dan kita sangat penting. Jadi murid-murid kena faham. Cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya dibiaskan. Ada 3 kan kita belajar. Okey, dia adalah sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita melakukan apa-apa aktiviti lah. Okey. Contohnya nak lihat, nak cari barang. Kita nak lihat, nak besarkan objek. Kita nak nak lihat muka kita, nak lihat kenderaan di belakang bila memadu kenderaan. Jadi ia sangat penting. Okey, kemudian saya akan saya terangkan tugasan ulang balik tugasan. Murid-murid akan jalankan uji kaji seperti yang saya terangkan tadi. Okey, boleh lakukan di dalam rumah, gantikan cahaya matahari dengan lampu sulur ataupun lampu telefon. Yang tadi saya tunjukkan video, buat yang macam gitu. Okey, kalau contohnya kat rumah tak ada cahaya matahari, susah kita nak jalankan, kita boleh jalankan di dalam rumah. Okey, pilihan ada 2, boleh pilih salah satu. Okey, kemudian jawab soalan dalam uji kaji. Soalan dalam uji kaji tu yang bawah ada 2 soalan, sila jawab jawapannya. Gariskan. Okey, kemudian buat latihan yang diberikan. Nanti saya akan berikan latihan sedikit. Kemudian yang terakhir sekali, hantar buku tulisan di rumah cikgu yang beralamat di bawah. Ni nombor 117 blok 5 Felda Keredang. Rumah cikgu di belakang Pejabat Keredang berwarna kelabu. Okey, saya nak kutip buku tulis, saya nak semak sebab dah lama sangat saya tak semak. Jadi pastikan kerja-kerja saya yang lepas siap
dan saya nak tanda, nak semak, saya akan bagi tempoh hari ini sehingga hari, murid-murid boleh ambil hari Jumaat. Okey, buku tu nanti saya akan pulang semula pada hari Jumaat. Okey, maknanya hantar hari, kalau dah siap hantar hari Ahad atau Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat terakhir lah. Jadi ada tempoh masa tu murid-murid nak semak. Jadi hari Jumaat nanti saya pulangkan semula buku untuk PDPR hari Ahad minggu depan. Okey. Jadi saya harap murid-murid dapatlah menghantar buku, letak dalam bakul yang cikgu sediakan di depan rumah, tak perlu beri salam. Awak letak sahaja dan jalan. Okey. Drive through lah, letak jalan. Okey, jadi saya nanti saya akan ambil buku tu. Okey, jadi kalau yang dah siap boleh hantar. Sebab saya dah kutip buku darjah 5 dengan darjah 6, tinggal darjah 4 dengan darjah 3. Okey, untuk minggu ni saya akan kutip untuk darjah 4 dahulu. Minggu depan saya akan kutip darjah 3. Jadi saya terpaksa buat untuk menyemak segala tugasan yang saya berikan selama ni. Okey. Jadi murid-murid perlu pastikan semua tugasan saya lengkap, siap, kemas. Okey. Kemas. Okey, kalau buku tak cukup boleh beli di kedai biasa pun ada jual yang panjang. Kalau tak ada yang panjang, yang kecil pun boleh. Saya tak kisah, yang penting kerja saya mesti ada di dalam buku tersebut. Okey. Okey, itu saja pesanan saya. Pastikan murid-murid dapat menjalankan tugasan PDPR pada hari ini. Sekiranya tak faham, boleh WhatsApp saya akan balas. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.